akhirnya kami berjaya sampai di Bukit Sipater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di dalam rancangan Apa Ada di Sebalik Nama. Saya Abdul Azim Haji Ibrahim. Dan saya Siti Ramizah binti Haji Muhammad Ali akan bersama dengan Auda dari awal rancangan hinggalah ke akhir rancangan ini nanti. Rancangan ini adalah sebuah rancangan yang berbentuk tebarak. Dan kami semua akan membawa Auda ke tempat-tempat yang sering dijadikan tempat riadah, tempat bersejarah di negara Ketani maupun tempat yang telah dijadikan tempat perlancongan. Baiklah, pada minggu keluaran pertama ini, kampung yang bakal kita lawati dan terokai ini adalah sebuah kampung di mana terletaknya Bukit Sipater dan bukit-bukit yang lain yang menjadi tumpuan para hikers. Dan di kampung ini terdapat sebuah taman rekreasi yang sangat cantik. Berkeluasan 5.8393 km persegi dengan struktur tanah yang berbukit bukau, Kampung Subuk menjanjikan pemandangan panorama yang indah dan berpotensi sebagai destinasi pelancongan di negara kita Brunei Darussalam. Sebuah perkampungan yang didiami oleh sejumlah 3,216 orang penduduk, kampung ini telah ditadbir oleh Awang Lawi bin Haji Lamat sebagai pemangku Ketua Kampung Subuk yang baru selepas menggantikan Awang Haji Muhammad Jais bin Muhammad Saleh yang telah mentadbir dari 11 Mei 1999 sehingga 2019 yang lalu. Kampung Subuk ini adalah salah sebuah kampung yang di bawah mungkin Kota Batu, dan Kampung Subuk ini juga berdekatan dengan Kampung Blimbing dan Kampung Tiangge. Kampung Subuk mempunyai kemudahan yang amat baik dan lengkap dengan kemudahan jalan raya yang berturap, bekalan api elektrik dan air bersih. Di kiri kanan jalan kelihatan deretan rumah-rumah mewah pelbagai rekaan dan bentuk. Sektor pendidikan juga tidak diabaikan dengan terdapatnya sebuah sekolah rendah yang dikenali dengan nama Sekolah Orang Kaya Besar Imas Subuk, di mana pada sebelah pagi adalah pendidikan formal sementara pendidikan agama di sesi petang. Harapan saya tentang kemajuan dan pembangunan kampung ini agar golongan belia yang ada pada masa ini tampil bersama-sama untuk membangun, memajukan Kampung Subuk ini. Justru itu pada golongan-golongan muda agar sentiasa mempunyai ilmu pengetahuan, diasuh lagi lah, mempunyai ilmu pengetahuan yang baik, keagamaan, kerohanian untuk membina kemajuan dan pembangunan di Kampung Subuk ini. InsyaAllah. Mungkin ada tertanya-tanya kenapakah Kampung Subuk ini diberi nama? Apakah cerita di sebalik nama tersebut? Ya, bukan saja orang ramai, malah saya sendiri juga ingin tahu tentang nama Kampung Subuk ini dan malahan juga nama Bukit Sipater yang kini menjadi tumpuan para hikers dan orang ramai. Sebab Kampung Subuk ini diberi nama Kampung Subuk. Awalnya ada bukan bukit di bukit bagian diplomatik itu. Bukit sana tu. Jadi orang sini apabila kan melihat air ke laut, disuruhnya anak buah kampung ini melihat ke bukit-subuk itu. Jadi kalau sama ada air itu tuhur ataupun dalam, jadi orang yang melihat itu terhabar tu, pasal diorang kan turun ke Pembayan itu mencari lauk. Jadi itu sebabnya asal usulnya digelarkan kampung ini Kampung Subuk. Pasal Bukit Subuk itu tempat menyubuk. Yang sebenarnya sini belakang Subuk yang sebenarnya nama asalnya. Tadi kita telah dapat sedikit informasi mengenai dengan Kampung Subuk. Dengan itu, marilah kita mulakan misi pertama kita ni, iaitu exploring tempat riadah yang telah menjadi tumpuan orang ramai. Ya, sebelum itu, mari kita bersama dengan Setiausaha MPK Kampung Subuk mengenai Jungle Trail ini.
Sebenarnya Bukit Sipatir belum banyak bukit, tapi pecahan-pecahan daripada yang dibuat oleh penduduk kampung yang secara volunteer, yang diorang bukit puncaknya itu memang Bukit Sipatir yang mempunyai pemandangan yang sungguh luar biasa. Jadi luas lah. Pemandangan luas, susah untuk kita ni ceritakan sebelum kita ni ke sana. Jadi bagilah penasaran sedikit, mesti susah untuk disarat. Salah satu daripada pemandangan yang ada nampak di sana, selain daripada pemandangan daripada Kota Batu, termasuk juga jambatan yang Temburong, juga Pulau Muara Besar, ada sedikit di sana tergantung kepada cuaca, dan juga sekitar kampung air. Jadi sebenarnya di Bukit Sipatir bukitnya ada banyak. Tapi ada jalan-jalan yang dibuat daripada wasai batu bertangkup, batu ajaib, pintu ajaib, dan menembusi ke Bumbungan 12. Banyak cabang-cabang jalan yang dibuat. Sungguh mencabar. Mungkin mesti ke sana dulu baru tahu. Biar orang merasa penasaran. Ya, Auda, itulah perdekatan kami bersama dengan Haji Suhaimi bin Haji Jaafar, Setiausaha Majlis Perundingan Kampung Subuk, mengenai dengan asal mula tujuan Bukit Sipatir diteroka menjadi Jungle Trail. Jadi, apa kata kita mulakan ekspedisi kita ni ke Bukit Sipatir dan bukit-bukit yang lain yang ada di Kampung Subuk ini. Bukit Sipatir ini mula dirantis pada 25 November 2018 oleh Ahli Jawatankuasa Majlis Perundingan Kampung Subuk dan mula dibukakan kepada orang ramai pada 25 Disember 2018. Taman Riadah Bukit Sipatir dengan resminya dibuka pada 1 Januari 2020 oleh Yang Berhormat Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud. Sebelum kita memulakan sebarang pendakian, sentiasa bersedia dengan lampu suluh, makanan seperti coklat atau buah pisang, membawa bekal minuman, pisau lipat, pemetik api, sentiasa membawa telefon bimbit, sentiasa membawa baju hujan bersama, dan whistle. Pakailah pakaian yang bersesuaian ketika mendaki, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Pakailah kasut yang bersesuaian untuk mendaki, begitu juga stokin yang sesuai. Tongkat. Kita perlu memberitahukan keluarga atau sahabat kita di mana kita akan membuat pendakian. Kita perlu mengetahui tentang cuaca. Jangan pergi berseorangan, digalakkan mendaki dalam kumpulan. Yang sebenarnya ada dua cerita Sipatir itu, Bang. Yang bukit sini ini, Sipatir ini bukannya Bukit Sipatir asal, betul. Bukit Siasang namanya tuh. Bukit Sipatir yang sebenarnya sebelah sana itu, di seberangnya kurang lebih dalam 1 kilometer. Jadi ada dua orang berjalan disambar patir. Itu tadi disebabkannya digalakan Bukit Sipatir itu sana tuh. Kami memulakan pendakian pada jam 7 pagi. Ketika itu, orang ramai sudah pun ramai di kawasan kaki Bukit Sipatir ini. Dan ada juga rombongan dari mahasiswa UNISA yang membuat riadah di sini. Seperti biasa, sekiranya ada rombongan yang ingin membuat pendakian, Ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Juru Pandu Laluan akan sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan.
Dan sebelum pendakian dimulakan, mereka sempat membuat senaman pemanasan bagi mengelakkan kejang kaki nanti. Sejak Bukit Sepatir dibuka itu pada tahun 2018, mungkin dalam setahun lebih lah. Okay. Pengalaman itu pernah ada orang yang mendapat cedera ringan, ada yang tersasar juga lah. Disarankan kepada para hikas atau pengunjung yang akan berkunjung ataupun akan hiking ke Bukit Sepatir untuk menggunakan kasut yang bersesuaian, yaitu kasut untuk hiking, dan juga jangan lupa membawa air sekurang-kurangnya dalam 250 ml dan barang-barang first aid. Dan nantilah disarankan untuk berhati-hatilah untuk melalui di mana ada tempat-tempat yang curam, nantilah menggunakan tali seperti yang disediakan oleh orang kampung. Dan juga disarankan kepada hikers untuk menjaga kebersihan tempat-tempat dan membawa balik botol-botol yang digunakan. Kepada pendaki-pendaki juga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga adab dan tidak bergurau terlalu berlebihan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Di kaki Bukit Sepatir ini ada juga didirikan beberapa gerai yang berjual makanan dan minuman ringan untuk pendaki-pendaki. Kebanyakan gerai-gerai jualan ini adalah dari anak-anak kampung sendiri. Selain itu juga ada anak-anak kampung yang menghasilkan tongkat. Kami berkesempatan juga melihat hasil-hasil tongkat yang dihasilkan anak-anak kampung ini. Selain itu juga, Majlis Perundingan Kampung Subuk juga telah mendirikan markas penyelamat bagi memastikan keselamatan pendaki-pendaki ini. Setiap hari, terutama pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan hari kelepasan awam, juru-pandu ini akan bersiap sedia untuk menggalas tanggungjawab mereka. Dan rasa tanggungjawab yang ada pada diri mereka patut menjadi contoh kepada juru-pandu di taman wiadah yang lain. Kerana mereka di sini memang tidak diberikan allowance, tetapi atas dasar tanggungjawab mereka bersedia untuk memikulnya. Tempat pertama yang kami tuju ialah trek laluan utama menuju ke Bukit Sepatir. Ya Auda, inilah dia laluan ke Bukit Sepatir. Dan untuk menuju ke puncak Bukit Sepatir, hendaklah melalui Wasai Belakang Marang terlebih dahulu. Untuk menuju ke Wasai Belakang Marang ini, kita akan mendaki tangga yang dibuat oleh Ahli Jawatan Kuasa Keselamatan Bukit Sepatir. Majlis Perundingan Kampung ianya dibuat untuk memastikan keselamatan dan kemudahan orang ramai. Ya Auda, inilah dia Wasai Belakang Marang. Air ini berasal daripada sumber mata air. Kedinginan air di Wasai ini memang cukup dingin dan alami sekali. Selain itu juga, ada kehidupan air yang sempat kami gambar, iaitu anak-anak ikan dan bangkutut, sejenis udang kecil yang hidup di dalam air tawar. Dengan kejernihan air yang mengalir serta kebersihan alami yang terjaga membuatkan suasana terasa aman, damai dan tenang. Dulunya, orang kampung menggunakan air dari wasai-wasai yang ada di Bukit Sepatir ini sebagai bekalan air dalam kehidupan mereka sebelum adanya bekalan air dari kerajaan. Sekarang, Ahli Jawatan Kuasa Bukit Sepatir telah membuat aliran air wasai tersebut menggunakan batang buluh untuk dijadikan sebagai pipe supaya pengunjung dapat menadah air tersebut. Baiklah, kita teruskan perjalanan kita. Sebelum itu, untuk pengetahuan bersama, di Wasai Belakang Marang ini ada dua laluan. Di sebelah kiri adalah laluan menuju puncak Bukit Sepatir, manakala di sebelah kanan pula adalah laluan menuju Bukit Batu Betangkup, Bukit Paning Lalat dan Pintu Ajaib. Ya Auda, inilah dia menuju ke Bukit Sepatir. Dan ini pula adalah laluan ke Batu Betangkup, Bukit Paning Lalat, kawasan Pintu Ajaib.
Selepas dari Wasai Belakang Marang, kita mendaki Bukit Belakang Marang hingga ke atas. Di sepanjang laluan ini, dapat kita lihat di sebelah kiri adalah dinding batu yang dipanggil Batu Belakang Marang, dan di sebelah kanan pula banyak pokok-pokok renek dan pokok-pokok tinggi yang rendang menambahkan keredupan dan kesegaran udara di pagi hari. Licin. Semasa kami mendaki Bukit Belakang Marang ini, ramai pendaki yang naik bersama kami dan ada juga yang turun. Pendaki yang kami jumpa bukan saja di kalangan belia remaja, malahan kanak-kanak juga turut mendaki bersama keluarga masing-masing dan ada juga warga emas yang mendaki. Bagi mereka mendaki di Bukit Sipatir ini seperti memberikan mereka tenaga luar biasa. Dan di sepanjang pendakian kami ini, kami ada terjumpa pokok umbut lubah. Pokok umbut lubah ini adalah tumbuhan utama yang ada di Bukit Sipatir ini. Selain itu juga, ada bunga anggrek hutan dan beberapa pokok yang lain. Ya Auda, untuk menuju ke puncak Bukit Sipatir, Auda hendaklah melalui kedua laluan yang ada di Bukit Siasang ini. Dan pendaki-pendaki disarankan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kedua-dua laluan tersebut dan menggunakan kemudahan yang telah disediakan. Inilah dia kemudahan yang ada di Bukit Siasang ini. Semasa berada di sini, terutamanya di musim hujan, pendaki-pendaki disarankan untuk mengambil langkah-langkah keselamatan yang rapi kerana kawasan ini memang licin dan curam. Pastikan sentiasa memegang tali keselamatan. Anak-anak jangan dibiarkan bersendirian memegang tali ini. Ibu bapa dan penjaga wajib menjaga keselamatan anak-anak mereka. Sesudah melepasi halangan di Bukit Siasang, kita akan melewati laluan menuju ke Bukit Mayas dan bukit-bukit sekitar sana. Sebentar lagi kita akan sampai ke puncak Bukit Sipatir. Dan untuk pengetahuan Auda, inilah dia laluan untuk menuju ke Bukit Mayas, Bukit Wasai Tuah Kumala, Bukit Tanah Angus dan Bukit Naga Melancar Pancaran RTP. Dari sini, kurang dari 100 meter, kita akan sampai ke puncak Bukit Sipatir. Sekarang kita telah sampai ke puncak Bukit Sipatir. Wah, sangat menakjubkan. Selama 1 jam, sejauh 3 km, kami sudah sampai di puncak Bukit Sipatir ini. Dan sepanjang perjalanan tadi, kami ada mendapati beberapa kemudahan yang terdapat di Bukit Sipatir ini dan juga pondok-pondok yang menyediakan minuman untuk para hikers membeli. Semasa kami sampai di puncak bukit, ramai pendaki yang sedang berehat-rehat di sini. Di sini ada didirikan gerbang menara tanda puncak Bukit Sipatir. Selain itu juga, bangku-bangku rehat juga disediakan di sini dan ada pendaki yang mengambil peluang untuk mengadakan BBQ di sini. Dan yang paling penting, apabila sudah sampai kemari, memang tidak akan mensiakan peluang untuk mengambil gambar. Dan kami sempat menemu bual pendaki yang sedang berehat. Assalamualaikum. Berapa kali sudah lain naik ke Bukit Sipatir ni? 5 kali. 5 kali. Kenapa memilih Bukit Sipatir ni untuk berhiking?
Pasal ya indah, Aha. ya siok lah. Siok. So, kemari sama siapa? Sama bapakku. Lagi? Satu saja. Satu saja. Okey. Jadinya hati-hati ya kalau naik bukit, naik hikingan ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa kali sudah kita naik ke Bukit Sepatir ni? Beberapa kali sudah, banyak kali sudah. Okey. Kenapa kita memilih Bukit Sepatir ini untuk menjadi tempat untuk kita berhiking? Pasal suasananya, tempatnya lawa, pemandangannya lawa, sama berhampiran dengan rumah kami lah. Okey. Terima kasih. Sama. Untuk pengetahuan umum, ketinggian Bukit Sepatir ini ialah 190 meter dari paras laut. Dari puncak bukit ini, kita dapat melihat panorama Sungai Brunei dan kampung-kampung di Jalan Kota Batu. Begitu juga dari sebelah depan puncak bukit ini, kita dapat lihat rumah-rumah dan pemandangan sekitar Kampung Belimbing serta banjaran Bukit Laur hingga ke Bukit Marakucing di Kampung Belimbing. Di puncak bukit ini juga banyak terdapat pokok-pokok karamunting yang tumbuh subur, pokok bunga hutan dan juga anggrek hutan. Untuk turun dari puncak bukit ini, kami memilih laluan ke Bukit Kabun. Untuk sampai ke Bukit Kebun, kami akan melalui Bukit Payau Lapas. Mungkin ada cerita di sebalik nama tersebut. Kemudian, kami melepasi Bukit Upak-Upak. Sepanjang laluan ini, kami melalui jalan berpasir. Di hujung laluan ini ada dua laluan yang dipilih. Jika melalui laluan sebelah kanan, kita ni akan menuju ke Bukit Eko Bayu di Kampung Sungai Matan dan seterusnya ke Bukit Kamsir di Kampung Serdang. Dan kami memilih laluan di sebelah kiri untuk menuju ke Bukit Kebun. Sebelum sampai ke puncak Bukit Kebun, kami melalui laluan di Bukit Belukar Simai. Wah Hazim, sekarang kita pun sudah sampai di Bukit Kabun. Itulah keunikan yang ada di Bukit Sepatir. Apa yang lebih membanggakan lagi, ada hikers yang datang bersama dengan keluarga masing-masing. Jika sebelum ini ada di antara mereka yang tidak suka mendaki, jika mencuba sekali, memang mau boleh balik kan Rami? Betul Tok Azim. Walau apapun, dengan aktiviti beriadah ini akan menjadikan minda Auda cerdas dan menambahkan lagi aktiviti-aktiviti Auda dan menjadikan Auda menjadi lebih sihat dan cergas dengan membakar kalori-kalori yang ada di dalam badan kita. Sepanjang turun di laluan Bukit Kebun ini, kami dihidangkan dengan perkebunan buah-buahan dan kami menghadapi cabaran curam iaitu laluan turun yang sangat curam dan mencabar kekuatan serta semangat pendaki. Nasib kami baik ketika kami berada di sini. Cuaca sangat cerah, jadinya kami tidak menghadapi masalah tergelincir. Walau bagaimanapun, kami perlu juga berhati-hati dan juru pandu kami sentiasa mengingatkan kami untuk memegang tali keselamatan semasa menuruni bukit yang curam. Hai. Kami dalam lagi ke penghujung Bukit Sepatir. Bukit Sepatir. Dan kami baru saja melintasi Bukit Curam Yes. yang tadi kami lalui. Selain kebun-kebun buah di lereng bukit ini, penduduk atau empunya dusun buah ini ada mendirikan pondok-pondok kebun di lereng-lereng bukit ini sebagai tempat untuk mereka berehat semasa musim buah. Berbagai jenis pokok buah-buahan ada ditanam di sini. Selain itu juga, minuman ada dijual di sini yang diletakkan di pondok kebun. Jika Auda adalah pendaki yang baru berjinak dengan aktiviti lasak ini, Bukit Sepatir adalah tempat yang sesuai
kerana keadaan bukitnya yang tidak begitu curam tetapi tetap mencabar stamina kita. Selain mendaki Bukit Sipatir ini, kita juga memperoleh maklumat atau cerita legenda tentang asal-usul bukit ini sehingga ianya diberikan nama Bukit Sipatir. Tidak terasa dalam masa sehari kami telah berjaya mencapai misi kita ni mengenai dengan apa ada di sebalik nama. Betul Azim, walaupun melelahkan namun kami sangat berbangga dengan penduduk Kampung Subuh ini kerana dapat menjayakan kampung ini menjadi satu tempat yang dikunjungi ramai. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum kami mengakhiri rancangan ini, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan di tempat-tempat yang telah dijadikan tempat riadah, rekreasi dan jungle trail. Ya Azim, sebagai seranan kepada orang ramai di luar sana, hendaklah sentiasa stay healthy, stay fit. Dan untuk episod akan datang pula, kita akan meneroka ke kampung-kampung lain dan tempat-tempat yang lain. Jadi, untuk keluaran minggu ini, kita sudahi dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai kita jumpa lagi.